Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi ini dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir ringkas daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama-sama telah sampai ke muka surat 450 dan kita akan bincangkan pada pagi ini ayat-ayat daripada 103 sehingga ayat 126 daripada surah As-Saffat. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kesesuaian untuk membuka mushaf pada pagi ini, maka silalah buka mushaf insya-Allah dan buka pada muka surat 450 insya-Allah. Kita tak lama lagi, kita ada lagi berbaki 154 muka surat insya-Allah. Kita akan habiskan, tamatkan Al-Quran insya-Allah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama untuk melihat sebenarnya tiga cerita yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saffat ini. Yang pertamanya ialah cerita tentang Nabi Ibrahim, masih lagi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, dan kemudian pengurniaan Allah Subhanahu wa taala anak kepada Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah sedikit daripada pengajaran daripada kisah Nabi Harun dan juga Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Yang ketiganya, insya-Allah kita akan dipaparkan juga dengan satu kisah lain, iaitu kisah Nabi Ilyas. Kisah Nabi Ilyas tak banyak kisah Nabi Ilyas dalam Al-Quran, kecuali ada beberapa tempat saja. Antaranya ini yang paling besar sekali, iaitu Nabi Ilyas disebutkan di sini, iaitu Nabi Ilyas. Jadi kita akan ada tiga Nabi sini, tiga Rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada hari ini daripada berjiranan dengan Jami' Asri Hasanil Bolkiah, iaitu satu masjid yang kita boleh katakan terbesar di negara Brunei Darussalam. Okey, insya-Allah kita akan baca ayat daripada 103 sehingga ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sadaqallahul azim. Saya ambil sedikit daripada ayat ni, iaitu satu baris setengah untuk baca, untuk ambil keberkatan pada pagi ni. Maka apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui muka surat ini ialah dia sebenarnya sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ni, iaitu pada muka surat 449. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghadapi kaumnya dan kemudian dianya telah hendak dibakar oleh kaumnya, disediakan tempat yang hebat. Kemudian apa yang terjadi ialah mereka semua tak berjaya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan tempat tersebut, dan dikatakan bahawa Nabi Ibrahim ini adalah orang yang pertama sekali berhijrah. Jadi hijrah Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan oleh para ulama ialah apa? Iaitu kerana dakwah. Kerana meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Apabila dakwah ini sudah tidak dapat menerimanya, dan apabila keadaan tempat tersebut sudah dahsyat, mau membunuhnya dan sebagainya, jadi dia meninggalkan tempat tu. Apabila dia tinggalkan tempat yang asal tu, iaitu tempat Namrud tu, maka dia telah pergi ke Palestin, dan di sana dia telah dikurniakan dengan dua orang anak. Yang pertama sekali ialah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail ni abang, Nabi Ishaq tu adik. Kalau ikut dalam turutan sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran, walaupun ada sedikit perbezaanlah pendapat mengenai perkara ini. Yang penting ialah apa? Nabi Ibrahim ni ada dua orang anak. Yang pertama sekali ialah Nabi Ismail, dan yang kedua ialah Nabi Ishaq. Okey, kita tengok sekarang ni apa yang berlaku. Apa yang berlaku iaitu Nabi Ibrahim ini telah bermimpi bahawa dia akan menyembelih anaknya. Lalu dikatakan kepada Nabi Ismail, pada masa tu dikatakan, ada riwayat mengatakan umurnya adalah di antara 10 hingga 15 tahun.
Tapi ada pendapat mengatakan bahawa tidak. Dia kata sebenarnya umur Ismail, Nabi Ismail pada masa tu telah agak besar. Jadi itu adalah perbezaan pendapat ulama saja kan. Jadi bagi kita ialah apa? Iaitu bagaimana kesediaan, bagaimana kedua-dua mereka ni telah menunjukkan suatu contoh kepada kita semua, iaitu pengorbanan yang sangat besar. Iaitu yang pertamanya sanggup untuk membunuh anak sendiri, yang keduanya sanggup untuk menyerahkan diri apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan apa saja. So kita dapat tahu bahawa cerita ini adalah menjadi satu perkara yang telah diwarisi sampailah sekarang, iaitu kita ini disunatkan untuk berkorban pada hari raya. Jadi apa yang terjadi? Okey, jadi Nabi Ibrahim ini dia bermimpi dan dia melihat bahawa dia akan menyembelih anaknya Ismail ini di satu tempat, di satu batu di Mina. Jadi dia pun telah membawa Nabi Ismail ini ke Mina. Apabila sampai kepada tempat tersebut, maka dia pun meletakkan. Inilah yang kita baca pada hari ini, iaitu falamma aslama tu artinya istaslama. Aslama tu menyerahkan diri. Apabila kedua-duanya, kan ada alif tu kan, aslama gitu kan, apabila kedua-duanya menyerah diri, iaitu menyerah diri kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang terjadi ialah watallahu. Talla ni ialah asalnya daripada talak nah tal tu ialah makna apabila seorang tu melemparkan satu perkara tu jauh tinggi ke atas, dengan maknanya dengan kuat Kalau ke atas, kalau ke bawah tak gunakan kekuatan kan. Talla maknanya melemparkan ke atas. Jadi melemparkan ke atas. Akhirnya dalam bahasa Arab, bila talla ni digunakan itu apabila seseorang itu menggunakan kekuatannya untuk menundukkan satu benda. Tapi bukanlah di sini bermaknanya Nabi Ibrahim tu terpaksa menundukkan anaknya, tidak. Tapi secara umumnya bahasa Arab tu digunakan ialah apabila seseorang itu telah meletakkan sesuatu benda tu di atas tanah di atas tanah kan, seperti orang bergusti dia kata. Kalau orang gusti pun dia kata talla juga, apabila seorang tu menggustikan lawan dia tu kemudian meletakkan ke atas tanah. Jadi yang letakkan atas tanah ni watallahu lil jabin. Jabin ni ialah manusia ni ada jabahan, jabah ni ialah dahinya, kemudian jabin ni sebelah tepi sini, ini jabin. Jadi artinya dia letakkan begitu, iaitu di atas tanah ataupun di atas batu untuk disembelih. Wana dainah, pada ketika itulah maknanya dia dah buat betul-betul kan, dia bukan baru bercita-cita, tidak, memang dia buat betul-betul Nabi Ibrahim tu. Jadi pada ketika itu diceritakan dalam riwayat-riwayat bahawa Nabi Ismail ini berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati, dia katakan, tolong ikat aku yang pertamanya, sebab aku takut, mana tahu kan apabila aku ni disembelih ni aku akan menggelepar dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong tutup tempat darah keluar aku ni kan dengan baju kamu. Sebab apa? Sebab aku takut nanti darah tu akan terpercikkan, nanti akan dilihat, lepas tu nanti ibu akan tahu. Jadi lepas tu dia beritahu, wahai ayahku juga, apabila kamu sembelih aku ni, sembelihlah dengan cepat, dia katakan, dan tajam semula tu semua. Kemudian dia kata apa? Lepas tu berkirim salam kepada ibu. Jadi dia semua ni dia buat ni kan dengan keadaan sedihnya, masya-Allah kan. Maknanya Nabi Ismail tu dah ready betul-betul, memang akan dibunuh kan, akan disembelihkan oleh ayahnya kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ketika dah meletakkan pisau, kata kat situ, lalu wanadainahu ayya Ibrahim, Allah Taala menyerukan, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan ru'ya, membenarkan mimpi, iaitu engkau telah melaksanakan betul-betul apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi itu. Kemudian apa? Inna kadzalika najzil muhsinin, Allah Taala pun beritahukan, begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsin. Jadi Nabi Ibrahim ni adalah salah seorang daripada orang yang muhsin, kategorikan orang muhsin. Kemudian inna hadza lahuwal bala'ul mubin, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kan, ini adalah merupakan bala. Bukan bala dalam bahasa Melayu Kalau bahasa Melayu bala ni maknanya apa? Bala lah kan, bala, malapetaka dan sebagainya. Tapi bala dalam bahasa Arab artinya ialah iaitu cubaan yang jelas, cubaan yang ketara. Memang betul-betul cubaan Sebab cubaan apa? Untuk mengeteskan keimanan seseorang itu, sama ada dia ni sanggup tak sanggup untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengokkan bahawa salah satu daripada tema utama dalam surah ini, iaitu surah Saffat ini, ialah apa? Iaitu al-istislam. Istislam apa? Iaitu istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan apa-apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala nak perintahkan kepada kita, kita ikut saja, walaupun kita tidak mengetahui apakah rahsia ataupun apakah sebab. Jadi artinya di sini ialah apa kan? Sebab dan juga hikmah dan juga rahsia itu adalah terpulang kepada Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memang telah menyuruh kita
memerintahkan kita dengan suatu perkara, maka kita sepatutnya kena melaksanakan, mesti melaksanakan perkara tersebut tanpa banyak soal. Ini adalah dalam perkara-perkara yang kita katakan perkara-perkara yang memang confirm. Memang itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ertinya kita akan hadapi dalam hidup kita. Sebagai contoh kan, ada perkara-perkara yang kita tak faham kan, kenapa Allah Taala suruhkan ni. Ini perkara yang jelas, perkara yang jelas yang mana perkara itu memang wajib ke ataupun sunat ke ataupun haram ke kan, yang memang Allah Taala telah haramkan kita buat, memang Allah Taala wajibkan kita lakukan, memang Allah Taala kita suruh macam ni dan larang macam ni, maka kita mestilah patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah seperti Nabi Ibrahim yang mana dia menyerahkan kan, walaupun dia tak tahu kan kenapa aku mesti bunuh anak aku kan, dia tak banyak tanya kan. Kalau itu memang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mesti menyuruh kita sesuatu yang baik. Allah Taala tak suruh kita perkara yang buruk. Allah Taala tak suruh kita kan, itu keyakinan kita, itu akidah kita kan. Kalaulah Allah Taala menyuruh kita perkara yang buruk, apa ni contoh kan. Jadi Nabi Ibrahim telah melaksanakan. Jadi apa yang itu adalah cubaan kita kata. Jadi apa yang berlaku dalam hidup kita juga kita boleh katakanlah bahawa kan, apa-apa perintah Allah kadang-kadang tu cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengok kita sabar, nak tengok kita ni melaksanakan ataupun tidak, nak tengok kita ni sanggup berkorban ataupun tidak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa tarakna alaihi fil akhirin. Jadi Allah Taala sebut ni wa fadainahu bizibhin azim. Wa fadainahu bizibhin azim. Pada ayat sekarang ayat 107. Jadi ayat 107 ini Allah Subhanahu Wa Taala kata kami telah tebus dia. Tebus ni bizibhin. Bizibhin sini dalam bahasa Arabnya sama makna dengan mazbuh sini. Kadang-kadang digunakan zibhin tu maknanya adalah mazbuh, iaitu suatu benda yang disembelih. Jadi dikatakan di dalam riwayatnya ialah Allah Taala telah menggantikan dengan seekor kambing. Azim tu besar, tapi besar tu macam mana, bentuk dia macam mana tu wallahu alam bisawab. Kambing tu macam mana, jenis apa, kategori apa, nama apa, kan baka apa, wallahu alam bisawab, itu bukan penting. Yang penting bagi kita ialah Allah Taala telah gantikan dengan satu sembelihan yang lain. Kemudian wa tarakna alaihi fil akhirin. Kita tengokkan perkataan ni diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menceritakan Nabi Nuh alaihissalam, Allah Taala ceritakan perkataan yang sama kan, wa tarakna alaihi fil akhirin. Nampak tak? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Apa maksud wa tarakna? Wa tarakna kalau ikutnya maknanya ialah kami tinggalkan. Kami tinggalkan apa? Alaihi, ke atasnya, fil akhirin, pada orang-orang lain. Kalau ikut maknanya macam susah nak faham kan, tapi ertinya dalam ayat ni kan, ataupun perkataan ini digunakan untuk membawa maksud apa? Wa tarakna alaihi fil akhirin, yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah maksudnya apa? Iaitu Allah Taala kekalkan namanya dengan satu sebutan, dengan nama yang baik, dengan mana nama itu menjadi sebutan sehingga ke akhir dunia kan. Maknanya sampai sekarang pun, maka kita katakan Nabi Ibrahim diingati. Dan Nabi Ibrahim ni kita tahu kan bahawa dia adalah dipanggil sebagai Abul Anbiya. Kenapa dipanggil Abul Anbiya? Kerana Nabi-Nabi yang datang selepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sama ada mereka ni orang Arab ataupun mereka ni daripada Bani Israel. Jadi kita ada dua. Kita ada dua kan, Bani yang besar, kumpulan yang besar, iaitu Arab, dan juga kedua-dua ni daripada Sem, daripada anak Nabi Nuh yang kita ceritakan sebelum daripada Sem, ada Sem, ada Ham, ada Yafis. Kemudian daripada Sem ni lahirlah Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim ni lahirlah dua orang anak, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Ismail ni lah, daripada keturunan Nabi Ismail ni lah lahirnya Arab. Daripada keturunan Nabi Ishak ni lah lahirnya Yakub dan juga Bani Israel. Bani Israel. Jadi ertinya sebenarnya Bani Israel dan juga Arab ni adalah satu rumpun. Mereka ni ada daripada ayah yang sama, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebab itulah disebutkan selepas daripada itu kan, ia kata salamun ala Ibrahim. Salam sini ialah makna selamat. Selamat daripada siapa? Iaitu selamat daripada Allah Taala, mengucapkan selamat kepadanya. Dan kita juga pada hari ini kita mengucapkan selamat kan kepada Nabi Ibrahim. Bukan kita kan, kita sebut alaihissalatu wassalam. Bila kita sebut Nabi Ibrahim alaihissalam, alaihissalam, ke atasnya salam. Itulah kan salam tu, ya Allah Taala sebut ni salam. Dan juga Allah Taala mengucapkan salam kepadanya, memberi kebaikan kepadanya. Salam minallahi wa minal mu'minin. Kemudian seterusnya Allah Taala sebut wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah, sekali lagi kan, tengok banyak kali Allah sebutkan kadzalika najzil muhsinin, kadzalika najzil muhsinin. Untuk Nabi Ibrahim, untuk Nabi Nuh, sebelum ni kan, semua Allah Taala sebut macam tu kan, kadzalika najzil muhsinin.
Maknanya kan nak peringatkan kita juga boleh menjadi orang-orang muhsin. Kita boleh menjadi orang muhsin, dan kalau kita menjadi orang muhsin, Allah Ta'ala akan membalas kita. Kazalika najzil muhsinin. Allah Ta'ala sebut general tu kan, orang-orang muhsin akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu min ibadinal mu'minin pun sama, tengok kan, perkataan pun sama, innahu min ibadinal mu'minin, sama saja. Sebelum daripada pun diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak tak perkataan-perkataan yang sering diulang-ulang oleh Allah di dalam surah Saffat ni kan, ketika menceritakan nabi-nabi, iaitu apa? Najzil muhsinin, kemudian salamun, kemudian tarakna alaihi, kemudian najzi, kemudian innahu min ibadinal mu'minin, ianya adalah termasuk daripada hamba-hambaku yang beriman. Kemudian wabasyarnahu, seterusnya Allah Ta'ala beri khabar gembira kepadanya selepas daripada itu, apa? Wabasyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas solihin. Itulah di antara keberkatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat selepas daripada itu, iaitu ayat 113. Allah Ta'ala kata wabarakna alaihi wa ala ishaq. Allah Ta'ala beri berita gembira kepada Nabi Ibrahim ni. Kemudian diberi apa? Iaitu diberi pula anak lagi kan, dapat kan. Sebelum daripada ni kan dia tak ada anak kan, jadi dah tua kan, umurnya dah meningkat, tiba-tiba datanglah malaikat memberitahu kepada kan, kamu akan dapat anak. Jadi yang pertama sekali dapat anak melalui Hajar, yang kedua melalui Sarah. Jadi Sarah tu kan yang dah berumur pada masa tu pun tiba-tiba mendapat anak, dan anak tu ialah Ishak. Jadi itulah keberkatan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim, dan kita sampai sekarang kan kita akan bacakan wa barik ala sayyidina Ibrahim dalam selepas daripada hujung kita sembahyang tu kan, bila kita baca tahiyat akhir, kita akan bacakan wa barak kama barak ta'ala, sebagaimana kamu beri keberkatan. Jadi barik jadi kan wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Jadi kita minta Allah Ta'ala ni beri keberkatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah Ta'ala telah beri keberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa barakna alaihi, kami beri keberkatan kepadanya, wa ala Ishaq, dan juga kepada Ishaq. Sehingga ulama tafsir kata daripada keberkatan ini lahirlah semua ramai kan nabi-nabi dan juga rasul-rasul daripada keturunan Nabi Ibrahim ini. Kemudian dan juga Nabi Ishaq, wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Tapi Allah Ta'ala sebutkan daripada keturunan Nabi Ibrahim ini ada yang baik. Yang baik ni dikata sini, digunakan perkataan sini, iaitu apa yang ni, iaitu muhsin. Jadi tengok, sentiasa Allah Ta'ala sebut muhsin kan. Muhsin ni adalah ihsan kan. Ihsan maknanya seorang yang bersifat dengan ihsan, kita panggil dia muhsin. Jamak dia, plural dia, kita panggil muhsinun. Muhsinun maknanya orang-orang yang baik, orang yang buat ihsan. Ihsan ni apa? Kalau ikut tafsiran yang disebutkan oleh Nabi kita SAW ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu engkau mengabdikan diri kepada Allah seolah-olahnya engkau melihat Allah. Tapi kalau kau tak dapat capai kepada tahap melihat Allah tu, kau hendaklah merasai melihat Allah, bukan melihat Allah, tahu kan, seolah-olah melihat Allah kan. Tapi kalau tak capai tahap tu, tapi rasailah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ni melihat kamu. Jadi itu adalah tahap maqam, kita kata tingkatan ihsan. Jadi Allah Ta'ala puji ihsan muhsin dalam Al-Quran ni. Kemudian seterusnya ialah Allah Ta'ala sebut walaqad mananna ala Musa wa Harun. Seterusnya ialah cerita yang kedua pada muka surah ini, iaitu apa? Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Jadi Nabi Harun ni dikatakan adalah saudara saudara kepada, iaitu adik-beradik, adik kepada Nabi Musa AS. Ada yang kata adik betul-betul, adik syaqiq, adik betul-betul maknanya adik mak seayah lah kan. Ada yang kata ialah seibu sahaja. Tapi tak apa pun, apa-apa pun kan, itu adalah tu yang penting ialah kedua-duanya adalah Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, yang mempunyai perbezaan lah dari sudut bentuk, cara dan sebagainya kan. Okey, kita tengok sini Allah Ta'ala kata mananna ala Musa, kami kurniakan apa? Kurniakan kenabian kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Harun. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Kemudian kami telah selamatkan dia. Selamatkan dia tu selamatkan siapa? Selamat keduanya, iaitu selamatkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun daripada apa? Daripada dan kaumnya daripada karbil azim. Karbi itu ialah malapetaka lah, kita katakan iaitu malapetaka yang besar. Apa malapetaka yang besar itu? Iaitu daripada penyiksaan, daripada perhambaan yang dilakukan oleh Firaun terhadap Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala dah selamat dah mereka tu. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Jadi kami tolong mereka. Nampak? Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa Bani Israel ni, Yahudi ni telah ditolong, bangsa Yahudi telah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian mereka telah mencapai kemenangan, iaitu dapat mengalahkan
Firaun yang ditenggelamkan. Wa atainahumal kitaba al-mustabin. Kemudian kami beri pula, Allah Taala kata kami beri kitab pula melalui Nabi Musa dan Nabi Harun untuk Bani Israel itu. Kemudian wa hadainahuma as-siratal mustaqim. Kami beri petunjuk kepada keduanya jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Wa tarakna alaihima fil akhirin. Nampak tak sekarang Allah Taala sebut lagi kan, wa tarakna alaihima fil akhirin. Allah Taala sebut lagi, iaitu maksud apa tadi? Maksudnya ialah kami kekalkan, jadikan nama dia ni harum sehinggalah ke akhir zaman. Wa tarakna alaihima, pada keduanya, fil akhirin, untuk orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Musa wa Harun. Nampak sekali lagi Allah Taala sebutkan menggunakan perkataan salamun ala Musa. Jadi kita pun sebut alaihi massalam. Sebab itulah kan kita sebenarnya apabila kita banyak sebenarnya apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita, bila kita baca kita sebut nama ni alaihi salam, sebenarnya ada sebab bukan saja suka-suka kan, bukan datang, tak, ada sebab. Tengok kan Allah Subhanahu Wa Taala katakan salamun ala Musa wa Harun. Bila Allah Taala kata salamun ala Musa wa Harun, jadi kita pun bila kita sebut nama dia, kita akan kata alaihi salam. Jadi alaihi salam tu AS lah orang tulis sekarang kan, tapi bacanya ialah alaihi salam. Sebenarnya adalah ada sebabnya, iaitu datangnya daripada Quran. Sumbernya datang daripada Quran. Inna kazalika najzil muhsinin. Tengok Allah Taala sebut lagi, inna kazalika najzi. Macam itulah Allah Taala kata, macam itulah kami balas orang-orang yang muhsin. Macam mana? Macam itulah. Macam mana? Apa yang dibuat oleh Allah Taala, pertolongan Allah Taala, maknanya pertolongan, bantuan, sokongan kan, semua kurniaan, semua itu adalah apabila orang tu menjadi muhsin. Jadi insya-Allah kan, kalau kita ni menjadi orang-orang muhsin kan, kita jangan takut insya-Allah Allah Taala akan tolong kita kan. Sebagaimana janji Allah di sini kan, innahuma min ibadinal mu'minin. Sekali lagi kan Allah Taala kata mereka berdua ni adalah daripada hamba-hambaku yang apa? Yang mukminin. Jadi kita beriman, mukmin, dan kita muhsin. Kemudian wa inna Ilyas. Sekarang pendek saja cerita Nabi Musa dan Nabi Harun di dalam surah ini. Kemudian kita beralih pula kepada Nabi Ilyas. Nampak kan banyak kan? Kita dah hari ni saja kita dah ada 3 nabi. 3 nabi, bukan 3 kan, kita ada 5 lah, ni nabi yang kelima. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, kemudian Nabi Musa dan juga Nabi Harun, dan kemudian ialah yang ketiga iaitu Nabi Ilyas. Lepas ada lagi kan, kita baca sekarang Nabi Ilyas. Apa ni? Ilyas ni dalam bahasa Yahudi ni dipanggil Ilya, gitu kan, Ilya. Jadi dia ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke satu tempat di Lebanon, di Syam lah. Kalau ikut ni Lebanon tu ada termasuk dalam Syam. Syria pun Syam, kemudian Palestin pun Syam, kemudian Jordan pun Syam, dia panggil Syam dulunya. Jadi dia ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada satu tempat, nama dia Ba'labak. Kalau dalam bahasa Inggeris sekarang ni dipanggil Ba'albek gitu kan. Tapi dalam bahasa Arabnya lah Ba'labak. Kenapa tempat tu nama Ba'labak? Kerana di sana telah dibina satu patung. Jadi manusia di situ, ni cerita selepas daripada Nabi Musa, sebab Ilyas ni dikatakan adalah cicit kepada Nabi Harun. Cicit kepada Nabi Harun, maknanya cicit ni ialah maknanya dia ayah dia, datuk dia, nenek moyang dia. Moyang tu adalah Nabi Harun. Jadi dia cicit kepada Nabi Harun. Jadi dia diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kan daripada negeri Mesir, kemudian tu sesat, Bani Israel itu disesatkan, kemudian Nabi Harun dan juga Nabi Musa telah meninggal. Kemudian keturunan mereka ni telah diutuskan Nabi Daud, kemudian menjadi raja. Nabi Daud menjadi raja, kemudian Nabi Sulaiman. Jadi selepas daripada itu ramailah raja-raja Bani Israel kan yang memerintah di kawasan tersebut kan. Kemudian ada seorang raja Bani Israel ini yang memerintah di Ba'labak. Jadi Ba'labak ni kalau sekarang lebih kurang 70 km, 80 km. Kalau ikut naik kereta lain sikit lah kan tapi kalau ikut jaraknya ialah 60-70 km daripada Beirut. So dia ni di satu lembah satu lembah yang masuk ke dalam daripada laut, jauh sikit daripada laut, 70 km daripada laut Jadi di situ mereka dulu dipanggil Heliopolis, tempat ni di zaman Rom dulu. Jadi tempat ni ada seorang raja Bani Israel memerintah kat situ, tetapi apa yang terjadi ialah mereka telah menyembah patung. Jadi mereka telah membuat satu patung besar, nama dia ialah Ba'la gitu, Ba'la. Jadi patung itu dibuat daripada emas. Itu hebatnya kan, masya-Allah kan. Jadi mereka sembah patung tu. Jadi Allah Taala telah mengutuskan Nabi Ilyas ke tempat tu, ke Ba'la tu. Ba'la ni sekarang ni
Kalau zaman moden lah kan lebih kurang ada 80,000 penduduk dia, dan majoriti orang kat situ ialah orang Syiah. Syiah Arab ada orang Sunni dan juga ada Kristian. So ada 3 golongan lah kat situ kan. Jadi di Ba'lan ini mereka ni menyembah Ba'la. Jadi sebab itulah nama dia dikatakan ialah Ba'la. Ba' kat belakang itu tambahan, wallahualam, tapi memang berhala dia nama Ba'. Okey, kita baca kisah Nabi Ilyas ni. Apa Nabi Ilyas ni? Nabi Ilyas, Allah Ta'ala kata wa inna Ilyasa laminal mursalin. Ilyas pun masuk dalam mursalin. Kita baca kan bila ayat Quran macam ni dia sebutkan Ilyas adalah mursalin. Sebab itulah maka kita dapat number 25 orang tu. Jadi ulama-ulama bila buat sebut 25 orang rasul bukan suka-suka hati kan, tapi sebenarnya ada dalam Quran. Mana? Kalau Nabi Ilyas ada disebutkan sini wa inna Ilyas laminal mursalin. Dia salah seorang daripada mursal yang diutuskan. Iz qala liqaumihi ala tattaqun, dia berkata kepada kaum dia, kamu tak takut ke? Kamu tak nak bertakwa kepada Allah Taala ke? Atad'una ba'lan, adakah kamu ni duk menyembah Ba'lan? Jadi nampak tak sini kan nama tadi yang kita sebut tadi Ba'lan tu kan. Itu asalnya Ba'la tu kan. Jadi atad'una ba'lan, kamu ni duk sembah Ba'lan, berhala daripada emas tadi tu, wa tazaruna ahsanal khaliqin, dan kamu tinggalkan Allah Ta'ala lah. Ahsanal khaliqin tu makna sebaik-baik pencipta kan. Kamu tinggalkan Allah Ta'ala, kamu sembah benda tu, Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Dia tu iaitu yang tadi kan yang kita kata yang Nabi Ilyas sebut tadi kan, kamu tinggalkan Allah tu, kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, iaitu apa? Allah, Tuhan kamu, Tuhan ayah-ayah kamu yang terdahulu. Jadi Bani Israel ini lupa kan bahawa Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun, tapi akhirnya mereka lupa dan mereka ni telah menjadi sesat selepas daripada itu kan, dan menyembah Ba'la ni. Jadi apa yang terjadi kepada kisah kita kata kisah Nabi Ilyas lepas daripada itu, insya-Allah kita jumpa esok insya-Allah. Setakat itu saja untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sebagai ingatan insya-Allah sila kongsi video ni, link ni kan, insya-Allah kepada satu dunia insya-Allah kan. Apa-apa saja you orang ada IG ke Facebook ke apa-apa saja, letakkan link untuk sesi kita ni insya-Allah, supaya orang lain dapat manfaat, supaya orang lain dapat faedah, supaya orang lain pun walaupun kita mungkin tak mampu nak lihat habis, tapi letakkan saja link. Moga-moga setiap kali orang tengok kan, kita akan dapat pahalanya kerana meletakkan, menyebarkan link sesi ini insya-Allah. Wallahu alam. Setakat itu saja. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum.